Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kembali kita dalam Muassis TV dalam siri T-Talk. Okay, bersama saya kali ini saya ingin berkongsi tentang satu dalil dalam Al-Quran tentang benda tu. Seperti yang kita tahu sebelum ni, benda tu ni adalah tujuan hidup. Sebelum ini kita tahu yang salah satu daripada tujuan hidup itu adalah khalifah. Tapi kali ini, waktu ini saya nak berkongsi tentang satu lagi tujuan hidup yang manusia perlu buat di atas muka bumi ini, iaitu ibadah. Sama-sama kita boleh lihat dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 dalam Al-Quran, ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Maksudnya, dan tidak aku jadikan manusia dan jin semata-mata untuk beribadah kepada Allah, kepadaku. Okay, dalam tafsir fi Zilalil Quran, ayat 5156 ini saya kutub telah letakkan dalam ayat yang pertama dalam gugusan yang terakhir dalam surah Az-Zariyat ini. Dan ayat ini sebenarnya satu suruhan kepada manusia untuk ibadah kepada Allah dan memperkasakan sifat ubudiyah kepada Allah. Dalam Ibn Kathir juga ada menjelaskan yang mana ayat ini Allah nak menceritakan bahawa tujuan manusia dan jin dihidupkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalan, ada limit tak masa kita nak ibadah kepada Allah ni? Ada masa ke macam sejam ke, sehari ke, 23 jam ke? Dalam konteks ayat ini, perkataan liya'budun tu sendiri ada mahu maksud yang lebih dalam lagi. Apa benda sebenarnya maksud liya'budun ni? Kalau kita tengok dalam Ibn Kathir ada memberitahu Ibn Abbas menceritakan bahawa apa? Ibadah ni macam mana? Kita ni manusia kena ibadah kepada Allah dalam keadaan sukarela ataupun secara paksa. Dan juga ada seorang lagi para fuqaha yang menceritakan, Ar-Rabi' bin Anas juga meriwayatkan bahawa ibadah kepada Allah ni tak lain tak bukan semata-mata untuk Allah. Apa maksud liya'budun tu sendiri? Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, konteks liya'budun ni adalah root word dia abid. Abid ni adalah hamba. Cuba kalau kita fikir balik, hamba ni wujud bila? Hamba ni wujud waktu zaman Rasulullah SAW di fasa Mekah, betul tak? So waktu tu hamba ni adalah dia ni tugaskan untuk dia patuh, dia kena ikut arahan majikan dia, tuan dia. Kalau dia tak nak ikut suruhan ataupun arahan daripada majikan dia ni, hamba tu boleh dikenakan hukuman. So samalah kalau kita tengok kita dalam ayat 5156 ini adalah kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, saya ada satu analogi nak ceritakan tentang illa liya'budun ini. Kalau kita tengok kan, illa liya'budun, ada situasi ketika seorang ayah ni, dia ada seorang anak dan dia minta anak dia tolong belikan daging dekat kedai. So dia katalah ke anak ni, wahai anak, engkau tolong pergi ke kedai untuk beli daging. So anak ni pun dapatkan duit, okey, ayah aku akan pergi beli kedai dan beli daging. And anak ni dapat duit, dia pergi ke kedai. On the way dia nak pergi ke kedai, ada kawan dia lepak. So kawan dia ajak dia lepak sekali. And then si anak ni pun lepak. Dan bila si anak tu lepak, dia pergi ke kedai dan dia balik, nah ayah aku itu daging. Ini adalah daging yang kau minta tadi. Itu adalah bukan liya'budun lagi. Apa yang dimaksudkan dengan liya'budun ni adalah semata-mata ni, illa ni adalah contoh ayah dia ni kata, wahai anak, tolong pergi ke kedai beli daging. So anak ni akan, ya ayah, aku akan beli daging. So dia ambil duit daripada ayah dia dan dia pergi ke kedai. Dalam ingatan dia semata-mata memang dia akan fikir nak beli daging tu. So dia pergi ke kedai, sampailah ke kedai, dia ambil daging tu dan bayar, terus balik ke rumah, nak ayah, ini ada daging. Nah, itulah dimasukkan dengan liya'budun. Maksudnya kat sini kita dapat lihat dua situasi berbeza ni sebenarnya, yang mana kita nak membuatkan sesuatu benda kan, kita nak buat sesuatu tujuan ni, kita tak boleh selangkan, tak boleh masukkan benda-benda yang dunia, tak boleh masukkan benda lain. Memang kena semata-mata sebab Allah. Jadi soalan, perlu ke kita ibadah
sampai 24 jam. Kalau macam tu, kena ibadah 24 jam lah. Kena solat 24 jam ke? Kena baca Al-Quran ke 24 jam? Kena qiyamul-lail ke 24 jam? Kena puasa ke 24 jam? Tak adalah macam tu sekali. Sebenarnya ibadah yang nak diterangkan atau nak diceritakan dalam ayat ini, sebenarnya apa-apa yang kita buat di dalam hidup kita ni, apa-apa pun amalan rutin harian kita buat, memang kita kena niat ataupun tanamkan diri tu buat sebab Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tak ada benda lain. Contohlah, kita makan kan, hari-hari kita makan, kita minum, kita ada pergi study dan sebagainya, kerja dan sebagainya. Contoh kalau makan, macam mana kita nak buat makan kita ni lillahi ta'ala, hanya semata sebab Allah Rabbul Izzah kan? So antara dia makan, kita makan ni dengan niat supaya kita ada tenaga nanti, supaya adalah nanti kita boleh pergi ke masjid untuk solat berjemaah kan? Makan tu ada tenaga supaya boleh buat khalifah tu kan. Kita dah tahu kan, khalifah kita mengajak orang buat kebaikan kan. So dalam kita nak mengajak orang kebaikan memerlukan tenaga kan? Dan selain pada tu juga contoh tidur lah kan? Macam mana kita nak jadikan tidur kita ni sebagai ibadah kan? Antara dia kita tidur tu kita niatlah daripada Allah, ya Allah tolonglah berikan aku tenaga supaya dengan tidur dan secukup ni aku dapat bangun, dapat bermunajat, dapat rintih kepada Engkau tengah-tengah malam dapat aku melaksanakan ibadah-ibadah kepada Engkau, dapat lebih mudah aku dekatkan diri dengan Engkau. Itu sahaja daripada saya untuk sesi kali ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.